kenali semula tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai gerakan koperasi di Malaysia yang telah diperkenalkan dalam tahun 1922, yang mana koperasi yang pertama adalah koperasi kredit, koperasi kredit, dan kemudiannya kerajaan pada ketika itu memperkenalkan koperasi, bahawa koperasi ini boleh menjadi satu wadah kepada masyarakat di Malaysia pada ketika itu. Berlaku perkembangan gerakan koperasi daripada tahun 1920-an sehinggalah kini. Jadi apa yang saya akan tekankan yang berlaku era sebelum 60-an, iaitu sebelum semasa Perang Dunia Kedua, koperasi diterima perkembangannya adalah perkembangan yang baik, yang mana fungsi ataupun aktiviti yang dijalankan pada ketika itu hanya bersifat ataupun adalah orang kata bersifatkan hanya single purpose, iaitu adalah kepada orang kata kredit, dan koperasi gerakan koperasi tidur seketika apabila berlaku Perang Dunia Kedua, dan selepas perang ataupun perang tamat, berakhirnya perang, berlakunya pemulihan, dan gerakan koperasi berkembang seperti sedia kala dan mendapat tempat di hati masyarakat pada ketika itu. Dalam era 1960-an, yang kalau saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan memperkenalkan koperasi berkonsepkan serbaguna, bukan hanya kepada pinjam meminjam sahaja. Jadi dalam era 1960-an, koperasi serbaguna diperkenalkan. Koperasi sekolah juga diperkenalkan dengan matlamatnya adalah berdasarkan kepada dasar pendidikan negara pada ketika itu. Dan sehingga kini koperasi sekolah telah diperkenalkan kepada semua koperasi-koperasi sekolah menengah di Malaysia. Dan kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam era 1970-an berlaku penstrukturan semula dalam gerakan koperasi dengan penglibatan aktif daripada agensi kerajaan. Ini sejajar ataupun selaras dengan dasar ekonomi baru, iaitu penyusunan semula masyarakat dan pemasmian kemiskinan terutama di kalangan bumiputera. Di dalam gerakan koperasi tidak terkecuali, apabila dilihat koperasi berasaskan pertanian dan perikanan dilihat agak jauh ketinggalan. Di sini telah berlaku penstrukturan semula yang mana pendaftar koperasi dibahagikan kepada 3 agensi, iaitu bagi koperasi yang menjalankan aktiviti pertanian diletakkan di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, bagi koperasi yang menjalankan aktiviti perikanan diletakkan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dan selain daripada menjalankan aktiviti pertanian dan perikanan diletakkan di bawah Jabatan Pembangunan Koperasi yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dalam era 70-an ini juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, telah didaftarkan satu koperasi di peringkat apex, di peringkat puncak, yang dinamakan sebagai Angkasa, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, yang merupakan payung kepada gerakan koperasi-koperasi di Malaysia. Jadi di sini koperasi dapat dilihat sebagai satu gerakan yang dapat meningkatkan taraf sosioekonomi anggota-anggota. Jadi itu dari segi yang menariknya. Jadi di sebaliknya juga, dalam era 1970-an berlaku titik hitam di dalam gerakan koperasi. Seperti mana yang kalau kata kita sedia maklum, dalam tahun 1975 Bank Rakyat berlaku titik hitam di dalam sejarah Bank Rakyat apabila pengurus besar telah
dipenjarakan akibat daripada kes penyelewengan di dalam Bank Rakyat. Dan kalau kita lihat sehingga sekarang ini, Bank Rakyat telah diikat oleh 3 akta kalau kita lihat iaitu Akta Koperasi. Akta yang mengatasi Akta Koperasi adalah Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, dan yang paling tinggi sekali yang mengatasi Akta Koperasi dan Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia adalah DFIA, Development Financial and Institution Act, yang mana Bank Rakyat kita boleh katakan dia dah tidak autonomi lagi. Ini kita akan bincang dengan lebih lanjut autonomi pada slot yang lebih lanjut Jadi ini di dalam perkembangan gerakan koperasi dalam era 70-an Kemudian kita pergi kepada era 1980-an yang merupakan, kalau kita tengok di sini, dia adalah era baru koperasi. Kerajaan telah memberikan imej baru kepada gerakan koperasi dengan memperkenalkan beberapa jenis koperasi seperti koperasi pembangunan daerah, koperasi industri kampung, yang mana koperasi-koperasi ini dapat ditujukan kepada golongan-golongan yang tertentu Dan kemudiannya dalam era 1980-an juga yang mana berlaku pembaikan memperbaiki dari segi pengurusan koperasi. Dan di dalam era 1980-an ini berlaku juga satu titik hitam di dalam gerakan koperasi, di mana 24 buah koperasi pengambil deposit telah diletakkan di bawah satu undang-undang khas yang diluluskan, iaitu di bawah receivership bagi melindungi pendeposit yang mana telah berlaku salah gunaan wang oleh ALK yang menyebabkan anggota-anggota yang melabur di dalam koperasi-koperasi ini mengalami boleh kita katakan sebagai mengalami kerugian yang mana lembaga telah melaburkan wang yang didepositkan ini ke dalam pelaburan yang tidak menguntungkan. Itu berlaku di dalam era 1980-an. Kita pergi pula kepada era 1990-an. Dalam era 1990-an, seperti mana kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, berlaku kelembapan ekonomi, di mana apa yang dibuat oleh koperasi, kita tahu koperasi pinjam duit dengan bank dan kemudian melabur. Jadi bila melabur berlaku kerugian, tetapi pinjaman terpaksa dibayar balik dengan pihak yang dipinjam, iaitu pihak bank. Banyak bank yang banyak koperasi yang mengalami kerugian akibat daripada pelaburan saham-saham ini, yang mengakibatkan pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada ketika itu adalah Jabatan Pembangunan Koperasi mengeluarkan garis panduan untuk melihat pelaburan hanya boleh dibuat hanya melalui wang berlebihan sahaja. Itu berlaku di dalam era 1990-an. Kemudian kita pergi kepada era 2000-an. Ini milenium lah, yang mana Suruhanjaya Koperasi Malaysia memperkenalkan dasar koperasi negara pada tahun 2004, yang mana sebenarnya dasar ini bermula pada 2000 tahun 2002 sehingga 2010, yang mana objektif dasar koperasi negara ini adalah untuk menjadikan koperasi berdaya saing dan mapan, kemudiannya dapat menyumbang ke arah usaha pembasmian kemiskinan. Dengan koperasi ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan, serta dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat berdasarkan prinsip koperasi. Objektif yang dibuat atau yang dirangka ini adalah menjurus kepada prinsip ataupun penyataan identiti koperasi itu sendiri. Yang mana kita tahu, kita sedia maklum bahawa dengan berkoperasi kita dapat
membantu diri kita sendiri dalam meningkatkan taraf hidup sosioekonomi. Itu apa yang berlaku di dalam dasar ekonomi negara yang telah pun berakhir. Dan kemudian kita akan terus kepada satu dasar yang diperkenalkan yang akan akan melonjakkan gerakan koperasi ini. Kita sambung selepas ini.